Kita kecil dulu, awak orang mana? Saya orang Muar. Orang Muar kan? Macam saya dulu. Orang mana? Orang Muar. Masa tu tangkap belum ada. Tangkap ni dikira dalam daerah Muar. Awak orang mana? Orang Muar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwan Hamid. Selamat datang ke Aja Share Channel. Okey, pada anda yang baru sahaja melewati channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan sharekan segala informasi tutorial, PDPR dan segala apa yang menarik dalam channel ini. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng agar anda semua tidak ketinggalan segala info-info yang menarik dalam channel ini. Okey, untuk perkongsian PDPR pada kali ini saya akan kongsikan PDPR Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor bagi subjek Kesultanan Islam Johor Darjah 4, bab yang keempat, iaitu struktur pentadbiran Kerajaan Negeri Johor. Apa lagi? Jom. Okey, kita teruskan kepada pelajaran 4, iaitu struktur pentadbiran Kerajaan Johor. Okey, baik. Kita pergi pada pengenalan. Saya naikkan dulu kejap. Okey, baik. Pemerintahan Kerajaan Johor ini dimulakan dengan Temenggung Ibrahim pada tahun 1845 Miladiah apabila baginda menubuhkan pejabat raja, pejabat bakal raja dan pejabat menteri di Teluk Belanga. Pentadbiran secara moden ini diperluaskan oleh Maharaja Abu Bakar ke Iskandar Puteri dengan mewujudkan beberapa pejabat kerajaan seperti perbendaharaan, pelajaran, kastam, tanah dan ukur, pejabat agama, polis, kesihatan dan perubatan. Inilah antara permulaan, antara sejarah bagaimana bermulanya Kerajaan Johor ini. Okey. Baik, seterusnya. Kalau kita tengok antara mereka bentuk struktur yang sangat cantik. Kalau siapa anda semua yang pernah pergi ke pusat pentadbiran Iskandar, inilah reka bentuk dia. Sangat cantik. Okey. Seterusnya, kita pergi pada sejarah awal pentadbiran Johor. Okey, baik. Pada tahun 1858 Miladiah, Temenggung telah melantik seorang kerabatnya, iaitu Raja Kecil Ahmad sebagai residen mewakili baginda untuk mentadbir Iskandar Puteri, termasuklah mengawal keselamatan dan pembangunan Johor. Residen ni asalnya ada daerah lah, maknanya akan ada daerah-daerah yang dikawal. Okey, itu nama asal adalah residen. Kedua, Maharaja Abu Bakar ini melantik kerabat baginda, iaitu Engku Abdul Rahman Ibni Temenggung Ibrahim sebagai wakil mutlak raja untuk bersama-sama mentadbir Johor. Itulah sejarah awalnya. Okey, ketiga, pembesar yang turut memainkan peranan dalam memajukan negeri Johor ini. Yang pertama, Datuk Jaafar bin Haji Muhammad. Ini yang akan memegang portfolio masa itu. Datuk Menteri Besar. Ini Menteri Besar yang pertama dilantik. Pembesar-pembesar dia. Okey, baik. Yang kedua, Datuk Abdul Rahman Anda, Datuk Seri Amar Diraja. Jadi Seri Amar Diraja. Yang ketiga, Datuk Muhammad Soleh bin Perang. Yakni dia menjadi Datuk Bentara Luar. Dan yang keempat, Datuk Muhammad Ibrahim bin Abdullah Munshi. Beliau ini menjadi Datuk Bentara Dalam. Itulah permulaan bagaimana pembesar ini memainkan peranan dalam memajukan negeri Johor. Yang keempat, bagi tujuan pentadbiran yang cekap, baginda telah melantik Engku Abdullah Ibni Temenggung Ibrahim sebagai pesuruh jaya negeri. Ini dalam bahasa Inggerisnya State Commissioner bagi mentadbir jajahan timur yang mengandungi Endau dan Segamat. Manakala Engku Abdul Majid ini pula di Temenggung Ibrahim bagi jajahan barat yang mengandungi Muar dan Batu Pahat. Dia bagi dua. Yang pertama bahagian timur, yang seorang lagi jaga bahagian barat. Jadi itulah permulaan bagaimana pentadbiran negeri Johor moden ini.
Okey, yang kelima, Maharaja Abu Bakar ini melantik Abdul Somad bin Abdul Ibrahim sebagai Datuk Penggawa Barat bagi mentadbir kawasan Rengit, Pontian dan Kukup. Jaafar bin Nong Yahya ini dilantik sebagai Datuk Penggawa Timur bagi mentadbir pulau-pulau Kota Tinggi dan Sili. Dia bagi dua pula. Okey, sedikit info, pusat pentadbiran Datuk Penggawa Barat ini di Kukup, manakala pusat pentadbiran Datuk Penggawa Timur pula adalah di Tanjung Surat. Okey. Baik, yang keenam, struktur pentadbiran dipindah pada tahun 1914 miladiah kepada sistem residensi mengandungi Muar, Batu Pahat dan Segamat yang ditadbir oleh seorang pesuruh jaya negeri. Mereka ini bertanggungjawab kepada pesuruh jaya besar, yang ini General Commissioner Johor yang bertempat di Johor Bahru. Pesuruh jaya negeri merupakan wakil rasmi raja. Inilah antara awalnya pesuruh jaya negeri ini wakil rasmi. Apa sahaja urusan raja, pesuruh jaya negeri inilah yang akan menjadi mewakili raja. Okey, seterusnya kita pergi pada 4.3, pemodenan pentadbiran Johor. Bagaimana pentadbiran Johor ini menjadi semakin moden. Okey. Evolusi pentadbiran Johor moden selepas penerimaan pelantikan Penasihat Am British pada tahun 1914 miladiah menyaksikan sistem residensi bertukar kepada daerah. Maknanya residensi itu tukar kepada daerah. Lebih cantik, lebih tersusun. Okey. Ia bertujuan menambah kecekapan pengurusan serta menentukan sistem penyampaian dan pelaksanaan dipercepatkan. Jadi lebih mudah bila mana ada daerah-daerah, jadi akan ada yang menjaga daerah tersebut, jadi ia akan lebih cekap dan lebih mudah. Pada peringkat awal terdapat 5 buah negeri daerah kecil, iaitu yang pertamanya daerah kecil Kulai di bawah takbir pegawai daerah Johor Bahru. Masa ini belum ada lagi daerah Kulai. Masa itu Kulai ini termasuk dalam daerah Johor Bahru. Okey, yang kedua daerah kecil Tangkak di bawah takbir pegawai daerah Muar. Tangkak pun sama, dulu tak ada daerah Tangkak tapi daerah Muar. Okey, yang ketiga daerah kecil Rengit di bawah takbir pegawai daerah Batu Pahat. Dan yang keempat daerah kecil Labis di bawah takbir pegawai daerah Segamat. Dan yang kelima daerah kecil Pengerang di bawah takbir pegawai daerah Kota Tinggi. Inilah daerah-daerah awal. Masa tu baru ada sikit, belum ada lagi daerah Kulai, belum ada daerah Tangkak pun belum ada, daerah Mesring pun belum ada masa tu. Okey, pada tahun 2008 miladiah, daerah kecil Kulai dan daerah Tangkak dinaikkan taraf dan diisytiharkan sebagai daerah penuh. Ini kalau saya ingat semasa itu selepas pilihan raya 2008. Okay. Kalau kita tahulah, kalau mungkin ada ayah-ayah, mak-mak yang tengok kan video ni, kalau kita kecil dulu, awak orang mana? Saya orang Muar. Orang Muar kan, macam saya dulu, orang mana? Orang Muar. Masa tu Tangkak belum ada. Tangkak ni dikira dalam daerah Muar. Awak orang mana? Orang Muar. Jadi sekarang ini pada tahun 2008 itu daerah Tangkak ini diiktiharkan sebagai daerah baru. Baru namanya daerah Tangkak. Itu pun kalau kita tengok orang-orang tua panggil kita pun awak dari mana? Orang Muar. Muar kat mana? Bukit Gambir. Bukit Gambir kan Muar dulu, Bukit Gambir Muar. Tapi sekarang ni bila mana Tangkak ini sudah pun diiktiharkan sebagai daerah baru, jadi Bukit Gambir itu menjadi Bukit Gambir Tangkak. Itu beza dia. Tapi tetaplah kalau nak fahamkan biasa orang tu panggil apa? Orang Muar, orang Muar. Orang Muar tu adalah Tangkak lah, sama. Tangkak itu Muar, Muar itu Tangkak. Cuma secara rasminya Tangkak merupakan daerah yang baru. Okey, baik, seterusnya. Setiap daerah ditakbir oleh seorang pegawai daerah yang dilantik oleh kerajaan dari kalangan pegawai Perkhidmatan Tadbir Negeri Johor, yang dianggotai pada keseluruhannya oleh pegawai-pegawai anak Melayu Johor. Ini baru ni Johor. Dan juga saya rasa hampir semua negeri Malaysia pun merupakan orang Melayu. Mesti adalah pegawai daerah ini ataupun DO, dipanggil DO, mestilah tergolong daripada orang Kakitan Kerajaan yang bekerja di bahagian pentadbiran negeri Johor. Okey. Beliau merupakan pegawai daerah ini merupakan wakil raja dalam semua urusan. Jadi apa-apa saja urusan raja,
DO lah ataupun pegawai daerah yang akan uruskan. Okey, setiap daerah dibahagikan kepada mukim dan ditadbir oleh seorang penghulu yang bertanggungjawab kepada pegawai daerah. Sekarang ni pegawai daerah, contohnya sekarang ni daerah Tangkak sekarang ni ada pegawai daerah. Di bawah daerah Tangkak ada penghulu. Penghulu inilah yang menjaga bahagian-bahagian kampung-kampung dia. Okey, pada masa ini terdapat 105 orang penghulu mentadbir mukim masing-masing. Okey, setiap mukim pula dibahagikan pula kepada beberapa kampung dan diuruskan oleh ketua kampung yang bertanggungjawab kepada penghulu. Pada masa ini terdapat 680 orang ketua kampung. Kalau anda kata tadi, asalnya yang paling atas adalah DO ataupun pegawai daerah. Di bawah pegawai daerah ini pula ada penghulu. Penghulu ini, bawah penghulu ini ada beberapa kampung yang dijaga oleh ketua-ketua kampung. Contoh macam kampung saya, kampung Sungai Jaya Bukit Gambir. Sekarang ni ada beberapa kampung kecil digabungkan. Contoh kampung saya Sungai Jaya gabung kampung Sungai Leban dan sebagainya, akan ada seorang ketua kampung. Dan ketua kampung ini tertakluk, dia menjaga kampung-kampung ini dan dia tertakluk kepada kuasa penghulu. Dan penghulu ini pula tertakluk kepada kuasa pegawai daerah. Jadi kesenang untuk menjadi ketua masyarakat, untuk menjadi pemimpin ini bukan mudah, tanggungjawab yang sangat besar. Jadi apabila kita diberikan tanggungjawab, kita perlu berjalankan dengan penuh amanah. Okey, seterusnya kita pergi pada pengurusan peringkat daerah. Ini secara diringkaskanlah. Kalau kawasan dia, daerah yang pertama berarti bahagian daerah. Di bawah daerah itu ada daerah kecil. Di bawah daerah kecil itu ada mukim. Di bawah mukim itu ada kampung. Begitu juga dengan pentadbiran. Pentadbiran yang pertama, orang yang paling besar dalam daerah adalah pegawai daerah, DO. Dia yang mengawal satu daerah. Contoh macam daerah Tangkak ni ada seorang DO, seorang pegawai daerah yang menjaga. Kemudian di bawah pegawai daerah itu ada penolong pegawai daerah. Di bawah penolong pegawai daerah itu ada penghulu. Penghulu, di bawah penghulu itu pun ada ketua kampung. Jadi mereka ini saling memerlukan, saling berhubung kait, saling bekerjasama, saling membuat kerja bersama-sama. Jadi itu kita sebagai masyarakat, kita kena memahami tugas-tugas ini dan menjalankan dengan penuh tanggungjawab. Okey, seterusnya pejabat tanah daerah menguruskan hal ehwal tanah dan diketuai oleh pegawai takbir tanah yang juga merupakan pegawai perkhidmatan takbir negeri atau pegawai daerah tanah. Pegawai daerah itu dalam bahagian tanah semua ada bahagian-bahagian dia. Okey, yang ke-8, dalam pentadbiran daerah, pegawai daerah bertanggungjawab kepada setiausaha kerajaan. Maknanya ada setiausaha kerajaan. Pegawai daerah ni tertakluk kepada kuasa setiausaha kerajaan SUK. Okey, jawatan setiausaha kerajaan diwujudkan pada tahun 1865 Miladiah dan penjawatnya hendaklah seorang pegawai Melayu rakyat Johor. Mesti rakyat Johor. Selalunya Johor. Selamanya Johor. Luaskan kuasamu Johor. Okey, dari Perkhidmatan Takbir Negeri, Datuk Seri Amar Diraja Abdul Rahman bin Andak merupakan setiausaha kerajaan Johor yang pertama. Okey, satu sistem pentadbiran kerajaan Johor, kerajaan tempatan yang dinamakan pihak berkuasa tempatan telah ditubuhkan di setiap daerah. Ni pihak berkuasa tempatan. Dalam daerah itu ada satu pihak berkuasa tempatan yang menjaga, yang menguruskan setiap daerah. Contohnya sekarang ni daerah Johor Bahru. Ada dua. Yang pertama, ada tiga. Yang pertama, Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang kedua, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Dan yang ketiga, Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Bandaraya maknanya besar. Pasal kita tahu Johor Bahru antara daerah yang paling besar, antara yang paling besar dekat Johor ni. Sangat besar. Bayangkan sampai ke Pasir Gudang pun kira Johor Bahru. Okey, yang kedua daerah Muar. Daerah Muar ada Majlis Pembandaran Muar. Yang ketiga Batu Pahat, ada Majlis Pembandaran Batu Pahat dan juga Majlis Daerah Yomping. Dan yang keempat adalah Segamat. Segamat ini ada Majlis Pembandaran Segamat dan juga Majlis Daerah Labis. Yang kelima Keluang. Keluang ada Majlis Pembandaran Keluang, ada Majlis Daerah Simpang Renggam. Yang seterusnya Kota Tinggi. Majlis Pembandaran Pengerang ada dan juga Majlis Daerah Kota Tinggi. Kalau Kulai, Kulai pun sama. Kulai tempat tinggal lama saya tu. Okey, Majlis Pembandaran Kulai. Okey, baik. Mersing, Mersing pun ada Majlis Daerah Mersing. Pontian ada Majlis Daerah Pontian dan juga Tangkak. Okey.
Majlis Daerah Tangkar. Jadi inilah antara pihak berkuasa tempatan yang menjaga setiap daerah. Jadi apabila kita tahu ini semua, kita tahu Johor ini adalah sebuah negeri yang aman makmur, yang mempunyai sistem pentadbiran yang disusun. Sebab itulah kenapa kita rasa kita inilah rakyat yang paling bertuah, sebab kita berada di negeri Johor. Okey, jadi itu sahajalah untuk perkongsian kita pada kali ini. Okey, baik. Itulah antara sedikit sebanyak bagaimana bermulanya kerajaan negeri Johor ini. Kita lihat banyak cabang-cabang, banyak benda yang kita boleh pelajari dan kita boleh ambil pengajaran. Jadi itu saja. Jangan lupa untuk subscribe, likekan dan sharekan segala informasi-informasi tutorial PDPR dan segala apa yang menarik dalam channel ini. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng. Semoga anda semua dapat menyebarkan, dapat memberi manfaat untuk semua. Okey, jumpa lagi dalam pertemuan PDPR akan datang. Saya Ikhwan Hamid. Kalau ada share channel. Assalamualaikum.